Baik, saudara, paparan dari negeri di bawah Bayu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan melaksanakan pelbagai strategi untuk menjayakan program yang dirancang. Perinciannya terus bersama Redwin Robin. Silakan. Baik dia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI akan melaksanakan pelbagai strategi untuk menjayakan program yang dirancang tahun ini. Antaranya termasuklah program wadah dan amal Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah, WEM to Care. Banyak yang kita akan laksanakan, termasuk pada tahun ini kita akan mulakan semula jelajah ke seluruh daerah, Home to Care. Dan ini kita akan jelajah bersama dengan gerakan bersama satu pasukan Kementerian KSTI dan di bawah tugas-tugas khas. Kita akan jelajah ke seluruh daerah, bertemu dengan PPD, masyarakat dan pimpinan untuk menyampaikan semua inisiatif kita. Dato' Arifin ditemui pemberita sempena majlis bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi serta penyampaian bantuan pendidikan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Dato' Arifin mengucapkan tahniah dan penghargaan atas pencapaian cemerlang KSTI dan pejabat tugas-tugas khas tahun lalu. Tambah Dato' Arifin, kerajaan negeri akan terus melaksanakan program bantuan pendidikan melibatkan peruntukan RM44 juta yang diselaraskan oleh Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas. Antaranya bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi sebanyak RM10 juta kepada 5,000 pelajar, bantuan ihsan komputer baik kepada 1,000 pelajar, bantuan tunai peperiksaan bakti berjumlah RM8 juta serta bantuan aktiviti PIBG Sabah Bagus berjumlah RM3 juta melibatkan 1,500 sekolah di seluruh negeri. Dalam majlis ini, Dato' Arifin turut menyampaikan sijil penghargaan kepada pengamal media daripada pelbagai agensi. Sementara itu, Dato' Arifin mengingatkan warga pendidik agar sentiasa menggunakan pendekatan yang bijaksana dan profesional ketika berdepan dengan ibu bapa dan pelajar. Jelasnya, etika itu perlu ada dalam setiap profesen termasuklah profesen perguruan. Dato' Arifin menyatakan demikian kepada pemberita bagi mengulas isu tular membabitkan seorang guru pendidikan khas yang didakwa mengutuk murid autism baru-baru ini. Itu sebenarnya etika dalam apapun profesion kita, sama ada khususnya dari segi perguruan. Dalam pendidikan pun ada istilahnya psikologi mengajar dan sebagainya. Itu para guru pun tahu semua. Ditanya mengenai Sekolah Kebangsaan Darau Menggatal yang memohon peruntukan baik polis sekolah sejak 2017, Dato' Arifin memberitahu beliau bersama-sama pembantu menteri dan pengarah pendidikan negeri akan mengadakan lawatan ke sekolah tersebut dan Sekolah Agama Negeri Darau bulan ini. Selain itu, beliau juga akan mengadakan perjumpaan dengan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri untuk mendapatkan data terkini sekolah-sekolah daif dianggarkan lebih 200 buah sekolah di seluruh negeri. Perancangan awal wasiat dan hibah penting bagi mengelak berlakunya pertikaian berkaitan pembahagian harta pusaka pada masa hadapan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Ruslan Muharram berkata, ke arah itu kesedaran dan pemahaman pengurusan awal wasiat dan hibah perlu dipertingkat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Ruslan Muharram berkata, ini penting bagi memastikan kaedah pengurusan wasiat dan hibah yang lebih teratur, mudah dan mesra rakyat. Banyak perebutan harta peninggalan. Jadi maknanya kalau setiap masyarakat ada wasiat kepada Baitul Mal pun ataupun amanah raya ini, sudah tentu pihak kita di peringkat waris itu sangat mudah diurus dengan baik dan tidaklah sehingga berlakunya salah faham di antara kalangan keluarga. Dato' Ruslan berkata demikian kepada media selepas menerima kunjungan hormat Kumpulan Amanah Raya Berhad. Dalam kunjungan ini, syarikat milik kerajaan Kumpulan Amanah Raya Berhad berhasrat untuk bekerjasama dengan Baitul Mal dalam pengurusan wasiat di negeri ini. Justru Dato' Ruslan berharap adanya jalinan kerjasama ini dapat memantapkan pengurusan dan penyelesaian isu-isu berkaitan harta.
Keputusan Mahkamah Sepanyol menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan kepada penimbang tara Gonzalo Stampa hasil perjuangan Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina Osman Said menuntut keadilan dan hak Malaysia mendapat pelbagai reaksi positif daripada golongan ahli akademik. Tinjauan kru berita RTM mendapati mereka yang ditemui menyifatkan keputusan yang dibuat Mahkamah Sepanyol adalah bertepatan yang membawa kemenangan moral dan jelas mengiktiraf kedaulatan negara Malaysia. Saya rasa saya gembira dengan keputusan yang telah ditunjukkan itu dan kita amat berterima kasihlah kepada Kerajaan Madani yang berterusan memastikan kedaulatan negara kita capai. Ini menunjukkan bahawa kumpulan-kumpulan yang cuba menuntut ini tidak berasas. Ya. Dan kita harap Kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim akan terus memastikan kedaulatan negara kita tercapai, terutamanya untuk penduduk negeri Sabah ini. Kita berharap dengan keputusan seperti ini akan menghentikan usaha-usaha pihak-pihak yang lain untuk meniru ataupun melakukan tindakan yang sama seperti yang dibawa oleh Waris Ketuanan Suldu yang dibantu oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ini juga salah satu implikasi kepada kestabilan politik dalam negara. Apabila politik kita stabil, negara-negara luar akan memberikan penghormatan kepada negara dan akan berhati-hati dalam mengambil tindakan yang membabitkan kedaulatan negara kita ini. Penimbang tara Gonzalo Stampa dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan selain larangan menjalankan tugas sebagai penimbang tara selama setahun. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dia di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Redwin langsung dari